Okey, terus doktor silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Alam, adakah tidak? Ta'lamu, jadi dia telah menjazamkan fi'il mudhari' jadi sebab tu ta'lam. Adakah tidak engkau mengetahui annallaha, jadi taukid, jadi Allah dia jadi nasab tu kan kerana dia adalah isim inna. Okey. Sesungguhnya bahawasanya Allah lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha wa yu'adzibu man yasha, itu akan menjadi khabar inna. Mulkus samawati, mulku samawati itu telah menjadi hubungannya ialah mudhaf ilaih. Okey. Okey. Lepas tu juga wal ardi, jadi waw tu dia ataf, dia berbaris bawah kerana dia akan menjadi mudhaf ilaih kepada mulku. Ya. Dan dia juga kalau dihubungkan dengan samawati itu dia maka as-samawati itu menjadi maktuf alaih, manakala ardi itu menjadi maktuf. Okey. Kemudian yu'adzibu, dia menyeksa, dia menyeksa menjadi fa'il mudhari'. Mayyasha, sesiapa yang dikendaki. Okey. Sesiapa yang mayyasha tu isim isyarah, siapa yang dikendaki. Jadi seolah yang mayyasha tu jadi macam maklumbi kepada yu'adzibu, dia menyeksa siapa? Sesiapa yang dikendaki. Okey. Dan wa yaghfiru itu akan menjadi seolah menjadi jumlah fi'lah yang barulah. Pasal yu'adzibu pun menjadi jumlah fi'lah yang kecil daripada khabar hina tadi. Yu'adzibu may yasha menjadi jumlah fi'lah yang kecil, dia subset. Kemudian wa yaghfiru liman yasha akan menjadi jumlah fi'liyah. Jadi liman yasha tu dia apabila kita ada mudhari' dia akan macam ada maf'ul bih. Jadi kedudukan dia tu kita panggil macam dia isim majrur fi mahalli nafbi maf'ul bih, kita panggil dia. Okey. Jadi Tolong terjemah bahasa Melayu ni doktor. Kadang yang baru-baru tak faham. Dia maknanya dia kedudukan dia ialah pada maf'ul bih maksudnya. Kedudukan dia macam maf'ul bih lah. Dia punya lokasi dia tu, Lokasi dia, lokasi dia. Yang ini ni, yang ini ni kan. Ni, apa yasyak ni menjadi maf'ul bih pada yang fi'il. Cuma dia dulu dengan haraf jar. Kan? Sama dengan yang tu. Sama lah konsep. Mayasya dekat tu kadang bahagian maf'ul tu kadang dalam bentuk jumlah. Kadang jumlah fi'lah, kadang jumlah ismiyah, bergantunglah kadang-kadang dia. Jadi bila dia bentuk jumlah, jumlah tu ada dia punya i'rab tersendiri. Dia kita kena layan dia sebagai satu jumlah yang berasingan. Okey. Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallah tu ataf, wallahu jadi mubtada. Qadirun akan menjadi sebagai khabar mufrad. Manakala ala kulli syai'in tu dia hubungan ala kulli dia menjadi mudah-mudah lain. Ala kulli jawaban mudah-mudah. Kulli syai' mudah-mudah lain. Dua-dualah. Jadi keseluruhan ala kulli syai'in itu akan menjadi muta'alliqun kita panggil kepada Maha Kuasa tadilah. Jadi kat sini kalau di depan kita baca balik, tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah baginya pemerintahan langit dan bumi,
dia menyeksa sesiapa yang dikehendaki dan dia mengampuni sesiapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Cuma yang lagi satu tu nak kita ingat bahawa yu'azibu tu dia dalam bentuk kalau fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yufa'ilu, dan yang dulu saya cakap dia sebagai mubalaghah, iaitu yang bersifat berlebihan atau berkala. Maknanya kalau siapa yang salah tu Allah akan seksa, dia tak ada perkecualian lah. Sebab dengan syadda tu. Syadda kata dia mu'azzibu tu. Nah, maksud ada kesengatan. Wazan fa'ala tu maksudnya lah. Fa'ala tu. Jadi kita mengambil kira kenapa ditulis paksaan yu'azzibu. Ya, ya. Mana Allah menyeksa tu. Dia tak ada pengecualian. Dia ada bersifat berkala. Siapa je kena. Siapa saja kan tak ada pengecualian. Tak ada pilih kasih. Tak ada pilih kasih. Jadi maknanya untuk pengajaran kepada kita bersama. Ada double standard lah. Kecuali Allah maafkan. Kalau Allah ampunkan lain sikit. Allah mampu siapa hendak lagi Allah seksa siapa yang dia hendaki. Okey, tapi tu kan double standard, maksud ada sebab dia kenapa Allah ampunkan dia tak ampunkan orang lain. Kan? Walaupun kesalahannya sama. Alhamdulillah. Ada soalan bab ni? Saya ada soalan nak tanya kalau siapa yang tahulah. Saya tak dapat jawapan lagi ni, tapi dalam nak tadabbur Quran, mungkin ustaz ke doktor tahu. Lafaz yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Di sini man yasha ni ada dua kali disebut. Cuma yang kedua yaghfiru tu dengan lam jar, liman yasha. So apa fungsi li kat sini, sedangkan yang li tu awal tu tak disebut, ataupun yang pertama man yasha tu tak disebut, kenapa sini pun li dengan li? Dia bergantung kepada jenis fi'il kadang-kadang. Setengah fi'il dia perlu li, kadang-kadang dia tak perlu. Jadi yang fi'ru ni maksudnya ada penganugerahan daripada li ni di manyasya. Tapi ini bab yang terjemahan lebih dalam ke tafsir lah, kan? Dan dalam kelas kita ni kita tak bincang sangat bab tafsir ni. Mungkin li tu mungkin menunjukkan kepada untuk siapa sajalah yang dia ampun kepada siapa yang hendaki, tapi nak cakap tu dia ada pilihan tu Allah ya. Ya, cuma saya lihat tapi tak berani cakap kalau kau tengok segi makna dia yu'adzibu liman yasha, yu'adzibu ni bukan satu pemberian, yu'adzibu tu satu yang dikenakan. Dan yang fi'il ni pemberian, satu anugerah. Tu yang satu anugerah untuk siapa? Dia ada pemberian di sini. Maksud ada syarat Ustaz, ada syarat. Siapa yang apalah? Dia ampun kepada siapa yang kendaki ke? Tapi tu kembali kepada tafsir dari situ. Kalau tafsir dan tu insya-Allah kita boleh faham kenapa ada ni. Tapi memang setengah fi'il dia berganding dengan haraf tertentu. Baru dia kena makna dia. Kat setengah fi'il tak perlu. Macam yu'azibu tak ada haraf lima yasha, tak ada li ke, kata ada bi, kan? Setengah orang kata bi, orang kata bi tu bi zaidah ataupun ma zaidah, tapi padahal Allah tidak jadikan satu sia-sia. Maksudnya zaidah tu maksud kau tak ada pun tak apa. Pun itu pun boleh dibincang lagi tu. Kan? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, okey, boleh okey sambung saya. Puan saya tuan sambung. Mana ya? Ya ayuhan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubihim. Okey, itu cukup panjang ayat ni. Silakan. Ya wahai
Ya ayuhar rasul, wahai rasul. Wahai Rasul. Rasul. Sebab alif lam ni makrifah kan. Makrifah. Rasul. Ini pada Dan Rasulullah Nabi ya, Muhammad. okey, rujuk pada Nabi Muhammad SAW. La yahzunka lazi, la jangan. Yahzun ni fi'il mudhari' juga majzum ya. Ya, Ya. betul. Sebab ya, jangan macam la tahzan. Tahzan. Mana fa'il dia? Ka tu tentu jadi dia punya maf'ul kan? Bila dia domir terdekat dengan fi'il, fa'il dia mana? Yahzunka. Dalam yahzun tu lah. Dalam yahzun ada huwa lah, kalau ini huwa, tapi kan ada ni allazina yusari'una fil kufr. Oh, yusari'u. Panjang. Allazina Allazi fa'il dia maksud sila ni panjang kan. Sila sampai bi afwahihim. Walam tu'minu qulubihim. Ini sampai sinilah sila dia. Sampai tanda 3 ni. Okey, teruskan. Yusari'u. Yahzunka apa ni? Janganlah bersedih. Jangan dia menyedihkan engkau. Oh, jangan dia menyedihkan kamu. Yang huwa sini, huwa ni masuk pada allazi ni. Allazi dari dia punya dari fa'il dia ni. Allazina ni. Orang-orangnya ya. Orang yang apa? Tu penjelasan dia lah, dia sila tu. Sambungkan dia. Yusari'u fi'il mudhari. Yusari'u. Ni bukan fa'il ke, ada alif yusari'u kan? Bukan, dia fi'il mudhari kan. Kalau fa'il tak ada ya depan. Okey, fi'il mudhari. Yang mencuri. Yusari'u ni mereka bukan menyegerakan, sar'un cepat. Mereka menyegerakan atau fil kufri, dalam kekufuran. Minal lazi, dari orang-orang yang mereka berkata amanna, kami beriman. Amanna, na tu kami. Amanna, kami beriman bi afwahihim. Dengan mereka. Afwah ni mereka bercakap saja. Mulut mereka. Afwahim mulut mereka. Dengan mulut mereka, walam tu'min, dan tidak beriman di hati. Qulubihim ni hati mereka. Okey, sekarang ni aku ajar ni bukan hati Qulubihim. Ya, betul-betul. Qulubuhum. Qulubuhum. Min qulubuhum. Okey, ni ada unik sikit. Kenapa bu bukan bi, sebab ni min. Min qulubuhum. Jadi maaf, tu min ni beriman, bukan min dari. Okey. Saya Falam tu'min qulubuhum. Jadi tu'min ni beriman pada hiya. Qulubuhum ni menjadi fa'il. Qulubuhum, jadi hati-hati mereka tidak beriman. Bukan min tu min dari. Tu'min satu perkataan, amanah pada amanah. Tu'min fi'il mudhari. Jadi sini pada ayat ni walam tu'min, ini sebab dia jazam, sebab Arab lam. Okey, dia ada sukun, dia tak tulis itulah sebab dia ni tajwid dia jadi ikhfa kan. Dia tu tak kisah. Jadi qulubuhum ni hati-hati mereka. Qulubu ni dah jamak taksir lah. Jamak taksir sebab tu tu'min ni hiya. Bukan anta tapi hiya. She. Ni sebab dia jamak taksir kan diuji sebagai hiya. Jadi dan tidak hati-hati mereka beriman. Itu maksud dia. Okey, Puan Zaitun. Faham tak?
Faham sikit. Faham Faham? sikit. Faham sikit, faham. Okey. Daripada qalu, okey, ayat dia semua ginilah daripada atas ni. Wahai Rasul, Rasul. janganlah menyedihkan engkau. Janganlah menyedihkan engkau. Dia menyedihkan engkau. Siapa yang menyedihkan dia? Jadi iaitu orang-orang yang segera dalam kekufuran daripada mereka yang mengatakan kami telah beriman dengan mulut-mulut mereka, sedangkan hati-hati mereka tidak beriman. Itu maksudnya. Walam qulubuhum tu'min. Okey, itu maksud dia. Faham? Di kulubu ni tu'min fi'il mudhari'. Kulubu rafa'. Jadi bila dia isim rafa' di dalam keadaan mudhaf ilaih, dia menjadi fa'il pada tu'min. Jadi nanti ayat ni hati-hati mereka tidak beriman. Okey, kalau di sini amanna bi afwahihim, ini ada bi. Mereka telah beriman dengan mulut mereka, mulut-mulut mereka. Lisanlah dengan bercakap wajib berkata jelah. Tapi hati mereka tidak beriman. Itu maksud ayat ni. Jadi mereka inilah orang yang bagian jenis yang berkata beriman tapi di mulut tapi tidak di hati. Mereka lah yang menyedihkan Rasulullah. Kan? Jadi Allah pesan jangan sedihlah. Kan? Jangan sedih. Okey? Okey, faham. Okey, siapa nak sambung? Puan Gafia, ni panjang boleh sambung semua orang. Oh, panjang. Mana Wa man allazi hadu. wa minal ladzi Bismillahirrahmanirrahim wa minal Wal ladzi hadu. Sama'una lil kazibim. Lil kazibi. Lil kazibi isim lah. Kedustaan lah. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Wa minal ladzi Dan dari yang orang-orang yang madu apa ya? Yahudi. Orang Yahudi dan dari orang Yahudi wasama'u ini dengar ya. Mereka mendengar, kena mendengar nil dengan kepada lil kazibi. Lil kaziba dia isim kedustaan lah. Kedustaan. Sama'u dan mendengar. Mereka mendengar dengan kepada kaum akhir ya akhir. Kepada kaum yang lain. Akharina. Yang lain lam ya'tuk tidak Tidak tuka. yaktu. Mereka datang kepada yaktuka. Kepada kamu. Mereka datang kepada engkau. Dan yuharifuna kalimah min ba'di mawadi'i. Yuharifu mereka merubah. Mereka mengubah Al-kalimah. Mereka mengubah kalimah dari sebelum. Dari sesudah. Sesudah. Mawadi'i. Tempat-tempatnya. Tempat-tempatnya. Okey. Cuma sini dari segi maknanya, okey, pertama ni sambungan lah sifat mereka yang menjadikan Rasulullah ni. Satu dia, pertama golongan yang cepat kufur, ataupun dan daripada golongan Yahudi ni sambungan. Dan daripada golongan Yahudi, mereka mendengar kepada kedustaan, untuk kedustaan, dan mereka mendengar kepada untuk kaum yang lain, kaum akharin lam ya'tu, tidak datang kepada engkau. Ini ada mana ada bit special sikit sini. Nanti kita tengok terjemahan dalam Quran. Yuharifuna, mereka merubah kalimah ayat-ayat Allah lah, perintah Allah dari sesudah
tempat-tempatnya. Yang sudah tempat-tempat yang telah kukuh. Mawadi telah ditempatkan. Tempat yang telah ditentukan. Mawadi ini. Yang sebenar ni, ada yang cakap tu sebenar. Apa dia? Ada yang tulis kat situ tempat-tempatnya tu yang maksudnya yang sebenar ni. Yang sebenar, tempat yang sebenar. Okey. Perkara benar lah. Doktor boleh baca terjemahan yang ni tak? Wasma'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tu. Apa terjemahan dia? Mereka yang saya tu yang demikian juga saya sambung Yang demikian juga maknanya kumpulan yang kedua lah. Tadi kumpulan yang pertama Ya betul. Yang kedua ni demikian juga di kalangan orang Yahudi. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta. Mereka sangat suka mendengar perkataan golongan lain yang tidak pernah datang menemuimu. Mereka ini mengubah serta meminda perkataan-perkataan dalam kitab Taurat itu daripada tempatnya yang sebenarnya. Okey. Menggantikan dengan sesuatu yang lain. Okey, baik. Okey. Alhamdulillah. Ada soalan? Ada tambahan daripada Haji Abu? Kita habiskan ayat ni cepat sikit. Maknanya yang orang-orang yang suka tu mendengar tu isim fa'il lah. Ini sama'u. Isim fa'il. Orang-orang yang suka mendengar Saya rasa tu mubalaghah tu. Fa'al. Ni bukan fa'il ni, bukan. Mubalaghah ni dia kalau ikut mubalaghah, dia macam saya cakap tadi lah, dia bila dia menekankan kan benda-benda tu berlaku berulang lah kan. Kalau dia bukan suka mendengar kan. Ini perangai dia lah. Sebab dia punya mat lepas huruf kedua. Kalau isim fa'il mat dia lepas huruf pertama. Sama'u. Kan? Sama negatif lah tu. Apa yang Haji Abu tadi ada dalam i'rab dia tak? Ini isim kan, sama'u ni isim mubalaghah ni. Tak, kalau bincangkan bab sama'u tu, itu kita cerita bab soraf tu. Kalau bab i'rab tu bab nahwu. Jadi kita lihat pada bentuk wazan fa'al tu, dia biasa menunjukkan sifat yang bersangatan. Bersangatan. Dan bersangatan. Sangat suka mendengar, sangat mendengar. Dia suka ulang-ulang banyak kali tu. Ya betul. Macam yang tadi kita dah pernah baca tadi dekat yang atas tadi, yu'adzibu tu. Lama. Itu PL. Tak, maksud dia ni badal anda. Dari wazan dia lah. Wazan dia. Okey, betul, setuju. Dia berulang-ulang berkala. Okey, sila sambung. Sila sambung. Bagi dua ni dengan Haji Abu. InsyaAllah. Yaku lu? Haji Abu. Saya belajar lagi ni. A'udzubillahi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Okey. Jadi kita lihat yang ini pertama sekali dia adalah fi'il yaquluna fi'il mudhari'. Fa'ilnya hum. In utitum kat sini jadi syarat juga. Utitum ni fi'il majhul ni diberikan kepada kamu semua. Jika ia diberikan kepada kamu, hadza, okey, ini, maka fakhudhuhu. Jadi fakhudhu tu huruf fa tu jadi seperti jawab. Khudhu menjadi fi'il amr. Fa'il dia antum lah. Ya. Daripada khudhu, kamu semua ambillah ia, hu. Wa illam dan waw ataf tu in jadi syarat juga. Lam jazam tu'tauna jadi majhul juga. Wa illam tu'tauhu, jika tidak diberikannya, kamu semua diberikannya, maka fahdharu, maka berhati-hatilah kamu. Fi'il amr juga. Fahdharu ni fa tu dia jawablah. Jadi fi'il amr, antum semua berhati-hatilah, kamu semua berhati-hatilah. Wa may yuridillahu fitnatahu, man jadi syarat juga.
yurid jadi fi'il mudhari', fa'ilnya Allahu rafa'. Barang siapa yang Allah hendaki. Dia kalau fi'il dengan fa'il, kalau bahasa Melayu fa'il terjemah dulu. Biasalah. Ya. Siapa yang Allah hendaki akan fitnahnya. Jadi ni nak tengok tafsir, kita tak boleh sekadar nak terjemah fitnah saja. Pasal fitnah banyak maksud kat sini kan. Ya betul. Ini Boleh jadi saya kena tafsir. Saya tengok kena rujuk tafsir dan maksud yang tersirat pada fitnah. Tapi tak apa, kita tengok word by word ni. Fitnatahu mana tadi? Falan tamliku lahu. Jadi lan ni masuk pada fi'il mudhari', mudhari' dan nasab kerana dia akan sekali. Ya betul. Never ever. Jadi falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ketika sesekali kamu berkuasa, tidak akan sekali kamu berupaya lahu baginya bagi memudaratkan Allah satu pun. Nak terjemahkan minallahi syai'a. Kamu tak berkuasa ke atas Allah walaupun sedikit pun. Syai'an tu dia dalam kedudukan ni saya rasa dia mungkin maf'ul mutlak kot ataupun apa, dikuatkan, nak kena cek balik. Wa tamliku syai'an boleh, tamliku syai'an. Dia tamlika syai'an. Yalah, syai'an tu nasab tu boleh cek balik. Cek balik dia kedudukan apa, tak pasti lahu lagi. minallah, baginya daripada Allah. Tak, maksudnya syai'an tu tak cek balik. Agak-agak kenapa dia nasab tu. Itu tak pasti. Dia maf'ul lebih. Maf'ul lebih fala Maf'ul tamliku. Okey. Fala tamliku syai'an. Biasa kadang-kadang ada kata syai'an tu nak menunjukkan walau satu pun, ada yang kata maf'ul mutlak, wallahu alam. Jadi kalau kita nak detail dia maf'ul apa tu hanya lepas tahu makna dia sebenarnya. Ya. Jadi kita anggap sebagai maf'ul lah. Jadi jenazah. Maf'ul yang dilewatkan je lah. Sebab lahu minallah tu dia macam apa? Muta'alliqun lah. Muta'alliqun ya. Ini berkaitan. Jadi maf'ul senang. Tamliku ini fi'il mudhari' dalam keadaan nasab, malik, raja, tamliku dia. Jadi syai'an ni kamulah, kamu berkuasa atas sesuatu. Kan? Lahu minallah, baginya daripada Allah. Jadi falan tamliku lahu minallah syai'an. Lahu balik pada mana ni? Wa man yuridullahu fitnatahu. Okey, kita tengok terjemahan dah lagi ni. Kita tengok terjemahan. Kita tak berapa sure dari segi hu tu kembali pada mana. Kan? So, okey, boleh teruskan dulu, tak apa. Dan ini yuridi ni dalam keadaan jazam lah, mansyarat kan. Dan bagang siapa Allah kendaki fitnahnya ataupun ujiannya, hu boleh kembali pada Allah, hu boleh kembali pada man. Jadi hu kalau boleh pada man, ujiannya lah. Kan? Maka tiap sekali kamu berkuasa baginya sesuatu daripada Allah. Maksudnya tidak boleh mempengaruhi apa benda lah bagi orang yang difitnah itu. Ataupun fitnah maksudnya diberi ujian lah. Itu. Jadi kita tengok terjemahan dia lah. Terjemahan nanti kita akan tahu lebih detail makna yang ni. Tapi kadang-kadang kalau yang terperanjat kalau tengok setengah terjemahan lain. Sebab kita tahu bahawa hu ni boleh dianggap kepada man. Jadi kadang hu juga boleh rujuk pada Allah sebab dari segi nahu dia sama. Jadi kadang-kadang setengah terjemahan tu lain sikit terjemahan dia sebab kerana bahasa Arab dia tak ada koma, tak ada full stop kan. Jadi kita kena tengok dari segi tafsir itulah. Tafsir itu akan memberikan makna yang lebih tepat. Tapi kadang tafsir pun ada tafsir lain juga, Jalalain ke apa. Itu bergantung pada bagaimana mereka pecahkan i'rab je ikut nahwu lah. Okey, fitnah kat sini luar bidang kita lah. Jadi pentingnya kita dalam hal ni kita punya topik ni mulai memahami teks Al-Quran. Kita baru mula faham. Fitnah ni maksudnya sesat lah. Saya dah rujuk dah, baru rujuk. Sesat. Itu ikut tafsir yang anda baca. Ya. Kan? Ada tafsir lain kata fitnah ni boleh jadi ujian juga. Kan? Mana yang rajih lah. Itu. Kadang itu kan sebab tu banyak tafsir. Di tafsir ni biasa
opinion lah, opinion daripada ulama tafsir lah, mufassirin yang ilmu dia mendalam lah kan. Jadi itu. Jadi kita terima lah apa yang kita terima. Jadi bila kita faham ayat ni, bila kita baca banyak-banyak kali, nanti insya-Allah kita akan lebih faham. Kefahaman tu tak seharusnya lagi pada apa yang ditafsirkan. Jadi kalau kita ada baca banyak 2-3 tafsir, maknanya kadang beza sedikit tapi tak lagi jauh. Okey? Right? Okey, boleh habiskan siapa ni ya? Doktor habiskanlah. Ulaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina lam yuridillahu ayyuhhira qulubahum. Ulaika adalah isim isyarah. Allazi adalah isim mausul untuk orang-orang yang apa dia, lam yuridillahu, iaitu Allah tidak kehendaki maknanya lam tadi telah menjazamkan yuridi dengan dia asalnya yuridu, tapi oleh kerana dia jazamkan, dia dal tu mati tapi bertemu dengan Allah tu dia baris bawah lah. Di bawah. Itu tajwidnya. Ayyutahhira, ini iaitu dia telah nasabkan mubarak yutahhiru, jadi yutahhira lah. Qulubahum, hati mereka. Jadi hati mereka tu mudah-mudah lain, tapi qulubah tu menjadi maklum bi lah. Maklum bi, ya. Okey. Lahum fid dunya khizyun, untuk mereka di dunia kehinaan. Kat sini lahum fi dunia akan menjadi apa, menceritakan tentang keadaan apalah, hal kepada orang-orang Yahudi tu lah. Okey. Ya. Okey. Jadi dia menjadi kalau macam menjadi mubtada mukhbar kan, yang kehinaan tu. Okey. Walahum, untuk mereka fil akhirati azabun azim. Jadi untuk mereka dimulakan dengan tu, jadi dia khabar muqaddam, fil akhirah jadi muta'alliqun kepada azab, jadi azabun azim. Jadi azabun itu akan menjadi mubtada muakhar, azim menjadi sifat. Jadi kalau kat itu kita balik asal, mereka itu orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk dia mencucikan hati-hati mereka. Untuk mereka di dunia ada kehinaan, dan untuk mereka, iaitu untuk orang Yahudi, di azab yang besar di akhirat. Azab yang besar ya. Okey, alhamdulillah. Jadi ada soalan ni pada ayat terakhir yang kita bincang. Di balik macam yutahhira tadi, macam kata saya salah, mubalaghah lah. Okey, yutah dah ha itu ada syaddah. Nah, jadi yang kita dapat capai melalui baki ni ialah untuk memahami teks Al-Quran. Memahami teks Al-Quran. Jadi teks itu kita baca dari segi harfiah, segi literal meaning, mainly. Tapi bila kita nak tahu segi detail makna, itu saya suruhkan baca tafsir atau hadir kelas tafsir. Dan tapi bila kita ada kelas tafsir itu, kita akan tahu lebih makna bagaimana ayat itu patut diterjemahkan dengan lebih tepat lagi lah. Kadang setengah ayat macam ni lah, dia ada metaforika, ada juga dia balaghah, ada kadang mantik, kadang kita tak dapat tahu secara jelas kalau kita tak baca tafsir. Ataupun saya lebih suka dengar kelas tafsir. Satu ayat tu kita dah tahu maknanya, kita baca tahu maknanya, tapi dari segi penjelasan mufassir atau penjelasan pada ustaz yang mentafsirkan tu, kita tahu oh ini makna dia. Itu jadi tujuan kita apa, bila kita baca nanti kita recall balik makna yang sebenar dari segi itulah, dari segi apa yang kita faham tu dari segi literal saja, tapi tafsiran tu yang memberikan gambaran yang lebih jelas. Jadi itu setelah kita baca, kita faham ayat segi literal, kita rujuk pada tafsir dan insya-Allah kita akan lebih faham. Banyak ayat macam tu juga. Tak semua ayat yang straightforward, tapi taklah sebanyak yang banyak kan straightforward macam gini kan. Tu kadang saya suka rujuk terjemahan.
terjemahan apa? Okey, itu maksud tu. Ustaz, yang tadi yang lahum tu ialah lahum tu adalah khabar muqaddam. Fi dunia lepas tu khizyun tu mubtada muakhar. Betul. Yang fi dunia tu kita nak anggap fi dunia hingga khizyun tu sebagai mubtada, ataupun bagi saya lahum tu yang dah jadi cukup khabar muqaddam. Fi dunia tu macam muta'alliqun Kalau kemudian khizyun tu memang jadi apalah mubtada muakhar, kata dia apa dia kata yang boleh khizyun fit dunya lahum. Kalau dia sebut ni kan, khizyun fit dunya lahum. Kalau kita nak mula jumlah dengan harf jar, akan dianggap khabar kan. Jadi khizyun jadi mubtada, khizyun fit dunya lahum. Jadi fit dunya ni menjadi muta'alliqan kepada khizyun. Okey, ada soalan lain? Kalau tadi kita dah lepas pukul 6 sebenarnya kita buat ini. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyak semua atas kehadiran dan juga perlibatan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama bincang. Dan Haji Hasib lah ni tak ada. Kalau dia boleh banyak input lagi lah. Alhamdulillah kita dapat juga cover dan faham apa yang kita memahami ayat-ayat tu. Dan insya-Allah bila kita baca lebih banyak, kita bincang lebih banyak ayat dapat sampai ayat hujung kan, insya-Allah kita akan lebih meningkatkan kita punya pemberdayaan kata, dan kita boleh lebih dapat menghayati ataupun memahami struktur-struktur ayat tu bergantung kepada dari segi harf yang digunakan bersama fi'il-fi'il yang tertentu. Jadi itu cara Allah sampaikan. Okey, jadi kita dengan tasbih karan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.